terus cakap, nasi lemak kak? Ada ayam dengan ayam goreng sekali kak ya? Okey. Dia cakap okey tau. Saya dengar tau, okey. Lepas tu dia pergi kat dapur, dia ambil nasi lemak betul. Tapi saya tengok apik tu makan memang betul-betul yang bukan peha ayam goreng tu. Peha dia bangkai ayam tu berbusuk sangat. Saya tepuk dekat leher Zam. Weh Zam, kau nak makan nasi lemak ni? Makan lah, sedap. Wangi dia cakap. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan. Okey, permulaan cerita. Assalamualaikum pada sahabat-sahabatnya, pada host. Hari ni Abang nak ceritakan kisah pengalaman yang benar-benar terjadi di depan mata di saat perjalanan untuk pergi ke Johor juga dalam urusan kerja untuk tender. Permulaan cerita saya ni, kisah dia pada masa tu highway Pantai Timur belum ada lagi. Highway Pantai Timur ada lagi. Pada masa tu saya daripada Aring untuk kejar tender pergi ke Johor Bahru. Pada masa tu kami tidak ikut jalan belakang. Iaitu jalan Gambang. Kami terus tekan ikut highway Seremban menghala ke Johor. Okey, kisah ni bermulanya petang. Petang dalam pukul 6 lebih. Pada masa tu saya berdua dengan kawan saya, kawan serumah. Dia cuti seminggu. Si Nizam juga lah kawan saya, Zam, yang sentiasa ikut dengan saya. Dia cuti seminggu. Dia ikut saya bekerja di Ring. Pada masa tu kita baru dapat kontak daripada Big Boss, my Big Boss. Nas, please tomorrow you come Johor Bahru tender. Please dia cakap, please 2 PM close tender, cakap. So kita jadi kelang kabut. So lepas siap kerja daripada Aring tu, pada masa tu jalan daripada Aring sampai ke Gua Musang, kita melalui jalan lama iaitu jalan Merapuh. Pada masa tu highway tak siap lagi. Tapi urusan saya memang sentiasa naik Pantai Timur dan turun ke selatan dan juga ke utara. Memang itu kerja saya. Dipendekkan cerita, pada masa tu lepas siap kerja dalam pukul 6 lebih tu, sampai kita dah hala turun nak pergi ke Johor dalam masa 6 lebih tu, perut saya terasa lapar. Tapi saat tu tengah hujan. Saya cakap dengan Zam, kau tolong Zam, itu dekat Shell, tolong beli roti. Kawan saya beli roti untuk saya kan, sebab saya tak selera nak makan. Sebab kerja dah penat, kita memang tak selera nak makan kan. Lepas tu saya terus perjalanan sampai ke Merapuh, iaitu naik bukit turun sebelum Cegah Perah. Sebelum Cegah Perah, jalan lama tu sunyi, tapi pada masa tu gerimis macam ada hujan. Saya teruskan perjalanan. Tiba-tiba saya ternampak perempuan berbaju kebaya. Dia berjalan menghala untuk kami turun, tidak berpandangan, menghala ke depan. Saya terpegun, sekarang ni dah pukul 8 lebih, masa bila ada perempuan ni, cakap kan. Lepas tu saya tak ambil peduli lah, sebab saya tengok Zam dia tengah lentok. Pada masa tu dia bukan melayan TikTok, bukan melayan WhatsApp, dia melayan WeChat. Saya cakap, Zam, kau layan apa ni? WeChat, aku nak ejah awet-awet nanti dekat Kuala Lumpur yang terdekat-dekat. Dulu kita kan sibuk dengan WeChat, betul? Okey, dah lepas sedikit yang naik bukit, ada yang tepi hutan gaung tu, saya ternampak perempuan tu kali kedua. Saya tepuk Zam, kau tengok tu Zam, kau perasan tak Zam? Aku perasan perempuan baju kebaya cantik, seakan-akan baju dia merun-merun, warna gelap. Lepas tu saya cakap, ni perempuan yang aku nampak tadi, tapi kau tak sedar, kau main WeChat. Cakap, kau jangan main Nas, aku takut ni. Kau cakap ini, sekarang ni dah dekat pukul 9 dah kan, dah pukul 9. Tak apa, terus lagi perjalanan nak sampai menghala ke Cegah Perah. Sampai Cegah Perah tu nampak perempuan tu kali ketiga, orang yang sama juga, tapi dia berdiri, dia tengok
tepat menghala ke hutan, saya terus je lalu. Saya nampak muka dia macam pucat saja muka dia. Kami tak peduli. Jalan terus. Alhamdulillah. Selepas jalan tu kami clear. Lepas tu dah sampai Raup. Sampai Raup ataupun Bentong. Zam tanya, Nas, sekarang kita nak pergi ke Johor baru kan? Kita nak pergi Johor, ada tender kan? Aku boleh ikut kau. Tapi kita balik rumah kita dah Mazarah. Kita ambil pancing nak dia cakap. Kita ambil pancing. Mesti besok kita siap kerja pukul 12, pukul 1. Apa macam kita pergi ambil pancing. Nak tak? Dia cakap kan. Okey, boleh juga. Lepas tu kami terus perjalanan dah sampai Bentong, Gombak, Sungai Buloh. Saya terus dah Mazarah. Terus ambil pancing. Ambil pancing pada masa tu jam dah menunjukkan pukul 11 lebih. Memang betul-betul nak dekat pukul 12. Memang nak dekat pukul 12. Badan letih tak terasa letih kan. Tetap nak berjalan juga. Nak jalan terus kan. Kita kena kerja tender. Okey, lepas tu dah ambil pancing, kami bergerak. Dah sampai je dekat highway Seremban, saya perut terasa lapar. Zam, aku nak makan. Aku perut kenyang lagi. Tadi kau suruh bagi roti, aku makan dulu nasi. Patutlah, lama aku ingat kau melabur dulu kan. Okey, tak apa. Aku makan sekejap boleh tak? Okey, kau makan dululah. Lepas tu dalam perjalanan tu, saya terus lagi. Dah lepas berhenti dekat Seremban, saya terus lagi. Sampai air keruh, saya terasa perut pedih lagi. Rasa lapar lagi. Apa hal perut aku ni lapar ni? Dan roti adalah tinggal 2 buku dengan air kotak soya. Makan lagi. Lepas makan, terus perjalanan. Si Zam cakap, Nas, kau tolong berhentikan aku nanti dekat hentian sebelah Yongping boleh tak? Dia cakap. Boleh. Kenapa? Aku boleh bajet ni, aku rasa nak berak ataupun nak kencing. Kau nak kencing, kau jangan tahan-tahan. Dia cakap, bahaya. Dia cakap, tak apa, kau terus je. Aku boleh lagi. Tapi sampai Yongping, nanti kau berhenti. Nanti aku nak beli air yang dekat tabung tu. Dia cakap, dekat tabung tu ada jual air kopi. Aku nak beli kat situ. Okey lah. Dah sampai ke kawasan Yongping, hentian sebelah tu kan. Lepas tu, situ tak ada parking. Dah banyak kereta, kenderaan, lori dah melintang, tak boleh. So, saya parking lebih jalan iaitu nak menghala keluar highway. Agak kat tepi tu kan, tepi jalan tu kan, highway menghala keluar tu kan, tepi, berhampiran dengan lori. Lepas tu Zam cakap, kalau ada aku nak makan sekali ni nanti. Kau tak nak makan ke? Tak nak. Kau nak makan, kau makan. Aku cakap, aku makan roti ni. Kau jangan main, duduk seorang-seorang dah lah, gelap-gelap kawasan sini. Gelap apa tu, lampu, cahaya sama-sama tu tepi jalan. Apa nak takutnya? Kau pergilah. Kalau ada hantu nanti aku minta nombor lah. Saya pula mulut celupa pada masa tu cakap, kalau ada hantu saya minta nombor. Lepas tu Zam pergi. Saya tunggu Zam sampai 10 minit. Sampai budak ni. Mungkin dia pergi mandi ke apa ke, kita tak tahu. Sebab tak mandi. Daripada hari tak mandi. Okey, selepas saya duduk dekat situ seorang-seorang menunggu Zam. Zam call. Kau tunggu sekejap. Aku baru lepas makan lagi ni cakap. Aku makan nugget. Ada orang jual burger dekat tepi ni cakap. Dekat hentian sebelah ni cakap. Oh, kau makan. Patutlah lama sangat kau makan. Tak apa, kau makan lah. Nas, marilah Nas. Aku belanja kau. Tak apa, kau pergi makan dulu. Kau jangan main. Kena hantu nanti dia cakap itu. Tak apa, kau pergi makan. Kau pergi makan. Hantu ke kacau ke aku minta nombor. Lepas tu tak selang 5 minit. Saya menunggu Zam agak lama. Saya menyandar lah. Saya crochet kereta, saya menyandar. Saya menyandar tu, saya terasa macam saya dah terlelap kan. Saya terlelap, saya rasa macam ngantuk, penat sangat. Tiba-tiba, saya dengar dekat belakang kereta saya kan ada nota-nota buku DO, collection order. Saya dengar ada orang buka. Shek main. Lepas tu saya dengar je. Lepas tu pen dia ada main tek. Lepas tu dia macam tulis dekat buku nota saya. Kek. Dia macam tulis kan. Saya ambil kamera tu, saya bangun sikit kamera, tengok. Saya pusingkan ni. Belakang tak ada. Lepas tu saya maintain balik lah perasaan kot kan. Lepas tu baring lagi, ada dia main lagi. Kek. Sekali saya bangun, Astaghfirullahalazim, cakap kan, kau nak duduk dengan aku, nak menumpang, kau numpang. Kau jangan nampakkan wajah kau jangan nak kacau aku. Lepas tu bom kata si Zam. Woi buka pintu. Aku dah siap mandi dah semua ni. Allah Zam. Aku kena kacau lah Zam. Celaka lah mulut kau tadi cakap hantu. Aku boleh cakap bukan cakap kan. Tu langkah kawasan sini bahaya ni. Kau jangan main. Okey dah lah, tak apalah. Kita biar je lah. Jalan je lah. Okey. Sampai ke Macap, saya isi minyak. Sampai saya dah isi minyak, saya terus perjalanan lagi. Pada masa tu kan, jam menunjuk dah pukul 2 lebih. Sampai Macap tu dah pukul 2 lebih. Lepas dah isi minyak, saya terus perjalanan. Masuklah tol, highway Kulai, exit Kulai. Nak menghala ke
Johor. Tapi kita tak pergi ke Johor Bahru terus ikut jalan Johor Bahru sebab kita bukan nak pergi ke Johor Bahru. Kita nak pergi ke Felda Adila, Kota Tinggi, iaitu penghujung Kota Tinggi. Second last hujung Kota Tinggi, iaitu Pengerang tu baru last. Lepas tu kan, dipendekkan cerita, dah masuk tu, terus kami dalam perjalanan tu, tiba-tiba saya ni perut saya pedih, lapar lagi. Pada masa tu dah lepas Taib Andak. Taib Felda, Taib Andak. Dah lepas kat situ, perut saya rasa pedih. Zam, perut aku pedih sangat, aku betul-betul lapar, aku nak makan nasi lah. Sebab kita makan roti, aku tak makan nasi ni kan. Kau mungkin dah mencekik burger, kau kenyang, kau dah makan kan. Ayo, tak apa, kita singgah dulu. Kalau kita tengok ada macam warung tom yum ke apa ke, kita singgah. Sampai lepas Taib Andak tu, saya ada perasan macam satu warung dekat tepi jalan. Setahu saya dekat situ tak ada warung, tapi kita dah lama tak pergi ke hala ke Kota Tinggi. Mungkin dekat situ dah ada warung 3 bulan kan. 3 bulan warung tu dia ada dekat atas bukit sikit kan. Ada dekat atas bukit sikit. Felda Taib Andak lah dekat situ. Selepas Taib Andak. Dah lepas Dah lepas Taib Andak. Okey, selepas dekat situ, lebih kurang Taib Andak tu lepas lebih kurang dalam 2-3 km, saya ada nampak satu pondok macam warung terang. Pada masa tu jam dah 3 lebih tu. Pada masa tu jam dah pukul 3 lebih. Jauh kan daripada Aring. Nak tekan Redah ke Kota Tinggi lagi kan. Dah sampai Aring. Daripada Aring lah nak ke Kota Tinggi. Okey, lepas tu saya cakap, Zam, jom kita turun lah. Aku lapar lah. Tak ada orang lah ni kan. Tapi bau macam sedap je. Nasi lemak dia cakap. Yelah, nasi lemak. Jom lah. Dah lepas kita masuk kat pondok tu, dia ada macam tangga. 1, 2, 3 sampai 7 tangga. Tangga tanah tau. Tangga. Pondok tu pondok usang. Cantik. Tapi dia usang, dia cantik. Lepas tu kita duduk. Dekat situ ada seorang apek Cina. Dia tiba-tiba dia buka mulut. Tolong saya mau order Saya mau order nasi lemak ayam peha bangkai punya, dia cakap. Hui, saya dengar. Zam, kau dengar tak? Tak dengar. Apa? Kau dengar tak apek tu cakap? Dia minta ayam yang ada bangkai. Dia cakap, tolong nasi lemak ayam bangkai 1 Dia cakap macam tu tau. Dia cakap macam tu kan. Saya dengar, berjelas dengar tau. Lepas tu, saya cakap, Kak, ada orang tak kat dapur tu? Tapi dengar orang tengah masak. Tengah ambil, tengah potong, kuk, tengah potong. Saya dah menjerit itu. Kak, ada nasi lemak ni, Kak. Saya cakap itu kan, bau nasi lemak ni. Ada. Dia cakap macam tu. Dengar macam suara orang tua tau. Kan? Suara macam orang tua, suara macam makcik. Memang jelas nak sangat dengar. Lepas tu, tiba-tiba, betul-betul lah. Wan, nak tahu tak Wan? Ni saya cerita ni, saya dah naik bulu roma ni. Memang real lah. Rupanya yang menghantar nasi lemak tu perempuan yang kami jumpa dekat Prabu tadi. Perempuan yang baju kebaya tu. Warung situ. Ya, perempuan tu yang datang dekat warung tu. Dia bawa nasi lemak tu, bau busuk sangat, kasih dekat apek tu. Lepas tu pula dia delay dekat saya. Awak nak makan apa? Kawan saya tu yang si Zam ni, dia macam kena pukau. Dia macam tak perasan. Yang perempuan yang kita jumpa kat Mapur tu. Terus cakap, nasi lemak kah? Ada ayam dengan ayam goreng sekali kat dia. Okey. Dia cakap, okey. Saya dengar tu. Okey. Lepas tu dia pergi kat dapur. Dia ambil nasi lemak betul. Tapi saya tengok apek tu makan memang betul-betul yang bukan peha ayam goreng tu. Peha dia bangkai ayam tu berbusuk sangat. Saya tepuk dekat leher Zam. Zam, kau nak makan nasi lemak ni? Makan lah, sedap. Wangi ni cakap. Bau wangi ni cakap. Astagfirullahalazim, saya cakap kan. Tapi saya tak nampak nak ayam goreng tu bangkai apa, tak ada nampak. Memang tak ada nampak. Lepas tu perempuan tu melirik mata, dia tengok saya tu. Saya terus tunduklah. Astagfirullahalazim, saya cakap kan. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Tunjukkan kebenaran apa malam ni. Saya cakap itu kan. Apa pagi ni, saya cakap itu. Lepas tu perempuan tu, dia pergi dapur, dia bawa ayam bangkai tu, kasih apek tu makan lagi. Kali ketiga dia masuk dekat dapur, dia mengilai, barulah saya terajang si Zam. Zam,
Kau dengar tak? Nas, dia mengilai betul-betul macam nak. Dia kau betul-betul mengilai dekat dalam warung tu. Yang apek tu. Dia sambil dia makan ayam berbangkai tu. Dia ketawa tu. Dia ketawa. Lepas tu sambil dia ketawa, dia jeling tengok kita tau. Dia ketawa tapi muka dia pucat. Ya, man. Sambil dia makan perut ayam tu. Muka dia, ya Allah, pucat. Lepas tu mata dia besar, dia menjengkelkan mata dia dekat kami berdua. Saya dengan Zam, saya tarik rambut Zam dengan badan Zam macam terpaku, tak boleh nak bergerak. Saya tepuk dia punya kepala dengan tempuk leher dia, baru dia baru nak bergerak, ada semangat tau. Kami berlintang pukak, terjun tau. Terjun daripada yang 7 tangga, 6 tangga tu, tanah tu lari pergi kereta. Lepas lari pergi kereta, kami dengar yang perempuan tu mengilai, yang apek tu, yang tengah makan ayam bangkai tu, ketawa terbahak-bahak tengok kami. Masih lagi ketawa? Dia ketawa tengok kita tau. Dia ketawa. Yang perempuan tu tiba-tiba dia keluar, dia mengilai. Perempuan yang baju kebaya tu, yang saya nampak dekat Marapu dengan Zam tu. Lepas tu kami masuk kereta, kami start kereta tekan, tiba-tiba kereta mampuslah pula 200 meter. Aduh. Berhenti pula 200 meter, tapi kami toleh warung tu masih terang lagi tau. Ya Allah Zam, apa Zam, kau makan Zam, cakap. Kau tahu tak, apek tu makan bangkai, cakap tau. Sekali kami tengok warung tu, kali kedua kami menjeling, dah gelap. Warung tu gelap kan. Dah gelap dah. Tak ada gelap. Lepas tu saya start kereta tak boleh celaka betul lah. Ya Allah, kereta tak boleh hidup lah. Apa tak boleh hidup ni. Lepas tu saya kata, Zam, kau tolong keluar Zam. Itu aku nampak tu, ada lori tu. Tolong tahan dia, tolong tahan. Kami tak boleh keluar. Rasa takut. Padahal saya ni seorang pemberani tu. Tiba-tiba jadi takut. Jadi takut sebab saya dah biasa nampak benda-benda macam itu. Tapi saat dia makan benda yang kotor tu, saya jadi petakut lah. Benda bangkai kan. Itu hati saya kalah. Tapi saya geli dengan kalau okey, mungkin saya berselit sikit. Sebenarnya saya dia jadi triple takut kalau saya. Satu, kalau macam tadi adalah perempuan tu yang kita nampak tadi. Itu satu. Okey. Ya, nombor 2 makanan dia melibatkan bangkai. Nombor 3 dia dah mengilai. Nombor 4 pula angka tu dia ketawa. Dia ketawa tengok kami terkejut. Betul-betul dia ketawa. Yang perempuan tu mengilai. Daripada dapur dia keluar. Dia mengilai daripada situ. Saya tepuk Zam. Tepuk. Zam yang macam paku lah. Macam berat. Dah sedar dia. Barulah dia dengar mengilai. Yang apek tu sambil pegang dia tengok kita. Dia pegang tu. Memang betul-betul bau busuk ayam tu. Lepas tu kereta tak boleh start dah 200 meter. Tengok dah gelap warung tu dah gelap. Lepas tu saya suruh Zam keluar, tahan lori. Lori pun tak berhenti lah kan. Lori terus macam bodoh betul lah lori ni. Kenapa tak nak berhenti kan. Masuk balik dalam kereta, start balik kereta, tak hidup juga. Lepas tu saya terasa penat, saya terlelap. Saya tak tahu jam pukul berapa pada masa tu. Saya terlelap. Lepas tu saya sedar. Saya tengok jam saya ni, dah nak subuh. Saya kejut Zam. Bangun Zam. Jangan takut Zam. Kita okey ni, cakap kan. Dah selamat dah kita ni. Tengok kat Johor pukul 6 lebih, lepas azan dah nampak terang. Johor dia cepat 15 minit kan. Matahari mula timbul. Kita nampak sama-sama dah terang. Saya teruskan perjalanan. Okey Saya teruskan perjalanan. Pada masa tu saya solat dekat surau Kampung Semanga. Saya solat tapi dah terlewat dah kan. Dah terlewat solat. Rupanya selepas saya solat, saya terus perjalanan. Sampai lagi sekilo lah nak sampai ke Felda Adila tu. Saya sampai dekat Semencu, dekat Felda Semencu, lepas tu bawa Adila kan. Sampai lepas Semencu, saya elak anjing kan. Anjing tu tiba-tiba dia melintas daripada sana dengan kawan-kawan tu. Dia berlari dekat highway, dekat kita punya jalan ni, jalan raya tak. Satu hala satu pergi, bukannya dua-dua sehala satu jalan kan. Tiba-tiba anjing tu lari dekat kita. Saya elak. Nasib baik saya tak bawa laju pada masa tu. Terus terbabas kereta saya masuk ke longkang.
Lepas masuk ke longkang kita tu, betul-betul dekat Sepang Semenju tu, boom, kereta accident kan. Kereta accident. Saya nampak dekat situ yang saya lebih kurang dengan perempuan tu accident lebih kurang 100 lebih meter je. Dekat lah tu. Depan kami. Lepas tu pula orang belah sana dah berhenti. Lepas tu pula ada satu orang berada yang nampak abang elak anjing tu, dia berhenti dekat belakang kereta kita. Dia tanya, abang okey tak bang? Ya okey, tapi depan tu accident. Ya bang, sabar dulu bang, depan tu accident. Biarlah bang, tak apa bang. Itu orang dah berhenti tu, orang tengok tu. Mungkin tak ada apa-apa lah. Tapi pandangan mata saya nampak tu, perempuan tu macam teruk tu cakap tu, sebab 100 meter je, mana jauh kan. Betul-betul accident depan kami. Boom. Tak jauh 100 meter tu. Saya nampak seolah-olah pandangan mata saya nampak perempuan dekat dalam tu mengelupur tau. Tapi saya nampak ada budak dekat dalam kereta dia. Ada budak. Jelas ke abang nampak bang? Saya nampak jelas. Imajinasi saya jelas. Saya nampak perempuan tu berlumur darah, budak tu pecah tau. Saya macam seolah-olah mimpi tau saya nampak. Saat dia tu, lepas tu brother tu cakap, bang ini kena ramai-ramai tolak ni bang, boleh naik? Ya betul boleh naik. Saya guna 4x4 nanti dia terus naik lah ni, boleh lah. Tapi kena tolak bang, bantu kan. Kena bantu juga ni kan. Lepas tu saya cuba datang dekat accident tu, kereta yang dah ada, yang dah termasuk kat longkang ni, tak apa saya biar. Saya jalan Wan. Dekat saya berhampiran dengan accident tu, orang dah kerumun dekat kereta banyak. Rupanya tu perempuan tu mengandung kan. Lepas tu pula ada baby kecil lagi Wan. Baby kecil lagi, pecah Wan, hancur muka. Kita nampak memang teruk punya accident. Kita nampak macam tak teruk, tapi teruk Wan. Tiba-tiba saya mengucap panjang. Tiba-tiba saya nampak baby tu macam ketawa dekat saya dah. Pecah-pecah dia toleh kepala dia. Dia macam merangkak dekat tepi cermin kereta. Dia ketawa tengok saya tu. Baby tu yang dah pecah hancur tu. Baby. Lepas tu baby. Lepas tu saya rasa gugup tau. Saya rasa takut. Astagfirullahaladzim. Zam, aku apa hal ni Zam? Aku nampak benda yang betul-betul imajinasi aku ni. Aku tak tahu daripada dulu sampai sekarang. Benda yang ngeri ni aku risaulah. Alah kau ni tak apalah. Biarlah. Zam cakap, dah ajar dekat situ ni kereta kita ni. Kita dah dekat dengan kilang ni. Kita nak pergi ni. Dan tiba-tiba saya tak sampai hati, saya terpegun, saya tengok tiba-tiba baby yang hancur pecah tu dia merangkak naik dekat kaki saya peha. Dia mengilai tengok muka saya baby tu. Wan. Dia mengilai Wan. Lepas tu Wan, nak tahu tak apa jadi? Tiba-tiba kereta saya pom. Rupanya Wan, saya mimpi Wan, saya dah pergi ke depan Wan. Rupanya saya masih di tempat nasi lemak ayam bangkai tu. Ya Wan, reality mystery. Saya masih ada dekat situ lagi. Wan nak tahu tak siapa yang ketuk pintu kat situ? Rupanya polis Wan. Polis ketuk. Pom. Saya buka cermin. Sebab saya takut nak buka cermin. Tapi mengenangkan dia depan saya, dia parking, dia buka lampu biru-biru dia tu. Saya, polis lah, selamat lah kan. Rupanya saya tersentak itu. Ya Allah, aku bermimpi rupanya. Astagfirullahalazim cakap kan. Lepas tu polis tu suruh buka pintu. Buka. Ini buat apa ni? 2 orang kat sini ni tidur ni. Dah mabuk kan? Dia cakap, steam ganja ke? Tak boleh jalan. Dia cakap, tak ada bang. Tadi saya ada kena kacau bang pagi tadi. Pukul 3 lebih. Mana ada dekat sini? Kalau ada pun penduduk-penduduk sini je yang tahu. Dia cakap kan. Bang betul bang. Saya tahu kat sini memang ada. Tapi awak buat apa dekat sini? Cakap, saya terkena bang. Saya daripada Cikgu Aring. Abang tengok di order collection kami daripada semalam ni. Petang kami keluar ada ni. Oh, awak ada kerja ke? Ya, saya ada kerja. Saya ingat awak mak pet start ganja. Dia cakap itu kan. Dah lentuk dah tidur tepi kan. Dia cakap macam tu kan. Okey kan. Saya cakap Zam, aku mimpi dengan si Zam. Astagfirullahaladzim cakap kan. Okey, tak apalah. Kita terus perjalanan. Pada masa tu, jam memang betul-betul waktu nak subuh. Kami jalan. Selepas polis ketuk tu, kereta boleh start. Saya cakap, haram betul lah kereta ni boleh pula start. Dah kena gegar macam tu. Boleh pula start. Lepas tu kami terus perjalanan. Sampailah ke Surau Semangah. Memang betul-betul kami solat. Kami solat dekat situ. Solat subuh. Lepas tu terus perjalanan sampai lepas air tawar. Saya cakap dengan Zam, nak makan nak sarapan pagi? Tak payah. Zam cakap, kita terus je perjalanan. Saya terus perjalanan betul-betul tempat saya yang elak anjing tu pada masa tu betul-betul ada seekor ular tengah melintas.
Ular melintas, saya elak. Memang betul-betul saya pergi ke longkang tempat saya bermimpi yang ada pokok besar kat tepi tu, Wan. Ui, dia pusing balik kan. Dia Ya, ni okey tengok ni betul lah. Tengok cicak dan berkokok ni. Ui, banyak cicak berkokok. Cicak Okey, lepas tu berkokok. kan. Okey, betul. Itu petanda tu. Okey, lepas tu kan. Saya elak. Lepas tu ada orang 2-3 orang mamat-mamat naik motor kereta berhenti. Bang, kenapa bang? Saya ular tadi. Ya, saya pun ikut belakang abang. Saya nampak ular panjang ni dekat. Itu saya elak. Saya tak nak langgar dia. Sian hamba Allah kan, binatang kan dekat kan. Yelah bang, tapi hati-hati kau bang. Nasib baik takut aksiden. Kereta bertentangan ni cakap kan. Kereta hala naik, hala turun. Kita hala turun. Dia hala naik ke kota tinggi kan. Tu kan saya elak tu. Kan cakap kan, ni kena ramai-ramai tolak ni bang. Dah sangkut sini tak apa. Tak ada kena ke ular tu, tak kena. Dia orang tengok-tengok lah kat bawah kereta takut ada ular tu kan. Ular tedung panjang. Setengah jalan raya tu. Panjang tu. Selang 5 minit Wan. Boom. Memang betul accident Wan. Reality apa yang abang mimpi. Tapi pada masa tu bukan Wira. Betul. Bukan kereta Wira. Pada masa tu yang accident, tahu kereta apa? Kereta Iswara. Kereta Iswara, iaitu memang betul pun perempuan dan ada anak kecil accident dekat situ kan. Boom, saya cakap, boom, accident. Lepas tu saya cakap, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, accident. Saya baru teringat, bau saya, imaginasi kepala otak saya ni. Saya sampai duduk tercangkung tempat kami yang dah ke longkang tu. Saya duduk kat situ, saya tak berani. Saya takut benda-benda ni terjadi. Tapi saya beranikan diri sebab orang dah ramai. Siang, saya fikir siang. Saya jalan betul-betul accident. Orang perempuan dengan anak kecil. Tapi taklah teruk apa yang kita nampak pecah bersepai tu. Kan? Itulah mimpi. Okey, lepas kami pergi ke kilang, lepas kejadian tu diorang ramai-ramai dah tolong saya, tolong naikkan kereta, terselit kat tepi longkang sikit ajalah, cuma pecah bumper tepi sikit. Lepas tu dah okey, saya tak berhenti buat aksiden tu, tapi saya jeling, perempuan tu memang darah lah. Macam ada baby tu saya nampak macam melengkuk lah. Baby tu macam melengkuk sikit lah. Badan dia kan dia ternaik. Dia punya kerusi sebelah kiri tu saya nampak baby tu macam terkulai macam itulah kan. Dia berlimpangan macam dengan mak dia lah kan. Saya mimpi memang betul berlumuran darah. Tapi baby tu saya tak nampak lah berdarah kan. Mungkin dalaman dia punya. Saya terus perjalanan. Saya masuk kilang, saya cerita dengan Zam. Apa yang saya mimpi, apa yang saya nampak, realiti apa yang terjadi pada kita. Saya cerita pada Zam cakap, kau ni dah masuk alam depan dulu, dia cakap. Ini sebenarnya ada kisah-kisah alam ni. Kisah-kisah dia adalah si Zam cerita. Kisah dia pernah dengar orang cerita. Melebihi masa dia pergi ke depan tau. Dia macam tu. Okey, lepas tu kan, saya dah masuk dah kerja Adilah saat tengah hari dalam pukul 1 lebih. Kita dah masuk office, kita dah bincang tender dalam pukul 11, dalam pukul 12 lebih dekat pukul 1 kita makan dekat kantin. Lepas tu saya keluar. Lepas saya keluar, saya jumpa lah pakcik-pakcik yang driver lori yang dekat luar tu. Saya bercerita dengan dia, pakcik, Allah, saya jadi realiti lah pakcik, mimpi. Daripada Aring saya kena kacau, dekat Merapu, dekat hentian Yomping saya kena kacau, sampailah saya jumpa yang dekat selepas Tai Andak tu, dekat Jalan Kulai tu, jalan lama tu. Saya cakap saya kena kacau pakcik. Aduh, tempat tu berhantu. Saya cerita. Saya cerita, ada satu orang pakcik tu cakap, kau mimpi apa? Dia cakap, kau nampak apa? Dia cakap, kau kena apa kat situ? Kau ada nampak apa naik kayu basikal ke? Dia cakap. Tiba-tiba pakcik tu cakap kan, pakcik, Apek tu tak kayu basikal, tapi dia duduk makan dekat pondok nasi lemak. Dia cakap, tapi dia minta nasi lemak bangkai ayam, nasi lemak peha ayam bangkai. Saya cakap itu. Astagfirullahalazim. Ada dulu orang pernah kena accident dekat situ. Saat elak Apek tu tengah mengayuh basikal. Wan, nak tahu cerita ni apa sebenarnya Apek tu suka duduk kat situ? Okey. Kenapa tu bang? Sebenarnya Apek tu suka masakan nasi lemak ayam goreng tu dekat warung akak tu sebenarnya. Sebenarnya Apek tu dia ada kebun dekat dalam tu. Ada anak, ada adik-beradik dia, ada jaga kakak dia. Lepas tu dia ada saudara dekat kawasan dalam situ lah. Dia selalu beli nasi lemak dekat warung tu, tapi warung tu dah tak ada. Memang tak ada, dah pecah. Kisah yang brother ni cerita ni, abang ni cerita, sebenarnya warung tu dah lama dah lebih kurang dalam 6-7 tahun dah tak ada. Tapi kisah tu ada orang yang pernah kena, orang bercerita sebenarnya Apek tu dia suka nasi
lemak dekat situ. Dia pagi-pagi sebelum subuh pukul 5 lebih 5.30 dia dah duduk dekat warung situ nak beli nasi lemak untuk dia orang punya family. Pada masa tu selepas dia beli nasi lemak tu, rupanya dia accident tempat kami yang kami tidur tu 200 meter kat situ, hancur badan dia. Wan, ada brother ni yang cerita ni, kisah ni. Rupanya apa tu accident hancur selepas beli nasi lemak. Sampai depan tu dia mengayuh basikal, dia kena rempun dengan lori balap. Hancur badan dia. Inilah kisah realiti Abang Nas Udang. Mesti kan? Mesti. Tak bang, memang kesian. Sebenarnya korang tahu tak, Iwan tadi naik berdua rumah bila abang cakap abang sebenarnya masih lagi ada lagi dekat tempat gerak tadi kan. Sebenarnya abang mimpi kan, tertidur. Ya Allah, sebenarnya satu badan saya seram sejuk sebenarnya tadi. Betul. Yang menjadi seram tu yang sebelum polis ketuk pintu tu, budak tu merangkak bersepai muka dia, meringai saya. Itu hancur muka dia. Dan saya tengok begitu terkejut, bau polis ketuk. Rupanya saya mimpi polis tengah ketuk pintu. Kalau polis tak ketuk pintu, saya tak tahu apa jadi. Betul. Tak tahu lah macam apa jadi sebab dia dah jalan di kaki. Tadi abang pasal nak langgar anjing seekor. And then yang real adalah ular, betul? Ular, ya, ular tedung. Ular tedung hitam tu, panjang. Misteri kan? Dia misteri abang. Abang punya cerita dia kita panggil lah kalau ada macam drama tu, ada plot twist dia lain macam. Ni abang punya cerita Iwan sangkakan itu adalah yang reality di awal-awal tu. Tapi rupa-rupanya itu adalah hanya mimpi. Tapi mimpi tu dia ulang kembali. Kenyataan. Ya, kenyataan. Di tempat yang sama. Itulah kisah dia untuk pagi ni. Ya Allah. Besok lusa ada lagi kita banyak macam-macam orang ada. Jangan. Saya ni dah nak kena bangun besok pagi. Okey, tak apa dah. Saya nak tanya ni abang Nas ni alang-alang. Terima kasih yang baru masuk. Waalaikumsalam. Terima kasih juga tentera Jembalang semua dah tap layan cerita abang Nas kita dah 100k dah. Alhamdulillah korang. Thank you sangat-sangat. Okey. Saya perasan saya perasan abang, sejak kehadiran abang di dalam bilik gelap, saya cuba mendengar beberapa pengalaman yang abang kongsikan. Kadang-kadang walaupun ada di waktu itu macam saya hilang concentrate sekejap, okey, mungkin ada sebab-sebab lain ke, tapi saya akan edit semula, saya akan dengar balik tau. Boleh dikatakan pengalaman abang ni banyak yang rare tau. Banyak apa? Banyak yang rare, maksudnya banyak yang luar dari kotak. Yang tak klise, okay. Yang susah untuk manusia jangkakan. Itu ada reality. Ya. Sampai ada komen kat bawah ni, host sampai terdiam punya layan. Sama lah kita pun. Ya, sampai saya punya memula bila abang cerita pasal sampai cicak berkokok tu, saya tak detail lagi tau sebenarnya. Saya macam gini. Tapi cicak berkokok bawah saya cakap cicak berkokok tu, saya cerita dengan budak tu merangkak tu. Cicak kakak keliling senyap lah. Tahu tak? Ya Allah, ya Tuhanku. Tapi Kak abang ada pernah cakap sebelum ni, abang dah banyak kali dah adalah benda-benda yang sebenarnya abang sebenarnya dah dekat dana yang nak katakan takut, dah tak apa nak takut sebab abang dah banyak kali dah berlaku benda-benda macam ni dah. Abang dah banyak kali pengalaman sebab abang ni kerja jenis orang yang masuk hutan. Ada tender-tender sawit dalam hutan, jauh-jauh pendalaman, sejauh 33 km daripada Kedah gunung, naik gunung baru jumpa kilang. Dan cerita tadilah yang abang takut sangat abang cakap tadi kan. Ada pula yang tanya pasal nombor bawah ni. Tak jadi pun nombor tu tak ada. Pasal nombor ada juga, nanti saya boleh cerita. Dikena pakai rangkap. Ada banyak. Simpan dulu bang. Saya banyak episod. Pengalaman mengeri, hal memancing ni terlalu banyak. Benda menyinggap, benda menumpang, benda ajak berbincang, benda ajak bercakap pun saya layan dia benda-benda tu. Kan? Saya yakin Allah bersama saya. Kita jangan takut. Saya sebenarnya bukannya nak cakap riak atau bercakap besar kan. Saya bukannya orang jenis penakut. Kita takut tu perlu ada. Takut selebihnya pada Allah. Itu saja. Benda ni yang saya belajar dulu,
dengan guru saya ni sebenarnya bekas tahfiz dulu. Tapi tahfiz lompat. Tahfiz yang tidak tetap. Nak pergi, tak nak pergi, sudah. Macam itu kan. Hello? Macam itulah. Tapi setiap apa amalan, ilmu yang tuan guru kasih, kita ambil, kita simpan dalam dada. Walaupun kita adalah seorang anak yang akan sampai dah tua macam ini, kita ambil ilmu tu untuk simpan kat dada. Guru cakap, jikalau seseorang hamba Allah iaitu gaib muncul di alam kita, dia saat itu adalah sangat lemah. Kau kena kuatkan diri. Daripada situlah iman kau diuji, apakah engkau alam nyata kuat ataupun dia alam gaib kuat. Tapi kita kena percaya, alam gaib tetap ada. Betul. Itu. Setuju. Ini tak ada kesimpulan kan. Kesimpulan mulut jahat. Tapi dari cerita abang tadi, abang mulut capai juga tadi. Mula-mula tadi masa cerita ni lah. Kat dalam ni semua kawan-kawan kita faham tak cerita ni? Korang faham tak? Saya takut dia orang tak faham kisah penceritaan ni. Cuba komen tengok sikit. Dia punya komen. Kan? Saya nak tahu apa dia orang komen. Dia orang faham ke tidak? Faham bang. Saat saya bercerita tadi Wan, bulu roma naik dalam kiri kanan saya, rumah kosong, orang tak ada. Cicak bunyi tap-tap kat dia. Tuan orang rumah sini dah sebulan lebih dah. Sini pun tak ada orang lagi dah. Orang tak ada, depan berkurang. Risau juga bercerita gelap ni. Walaupun rumah taman ada gelap. Boleh tak saya nak tanya soalan ni ya? Abang-abang jangan jawab yang paling tepat. Okay. Waalaikumsalam keri yang bermaksud. Abang ni umur 40 ke atas ke 40 ke bawah bang? Cakap tu je. 40 ke atas. 40 ke atas. Okey. 40 ke atas. Yelah. Itulah. Itu dia pengalaman daripada percintaan untuk kita pagi ni. Yes. So korang semua yang mana yang ada kena-mengena ataupun di laluan yang Abang Nas kongsikan tadi, okey, yang tadi ada cerita pasal Feda Tai Anda. Okey, Iwan pun anak Feda juga. Feda Tai Anda, Iwan selalu kenal berkenaan dengan Maui World, duduk situ kan. Mawi rumah dia saya tahu sebab saya pun orang Kota Tinggi. Sebab saya orang Kota Tinggi tapi saya duduk di Damansara. Kita dah lama kat sini. Itulah. Yalah kat situ. Okey, ruginya tak dengar tadi tak apalah. Yang mana yang belum ada kesempatan nak tengok, nanti insya-Allah kita ada masa nanti kita akan di YT. Follow saja di YT, insya-Allah kita akan post. Tapi ada ambil masa sedikit sebab ada lagi banyak lagi cerita yang belum kita post. Insya-Allah. Okey, abang, saya terima kasih abang sebab kongsikan pengalaman. Okey. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan, boleh kita tutup siaran Wan sekarang Wan? Ya. Wan boleh tutup Wan? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas jinnati wan nas. Wahai jin, kau jangan ganggu aku. Kalau kau nak menumpang dekat atas ni, kau pergi. Kau jangan duduk depan aku Wan. Saya diganggu Wan. Ada benda makhluk dekat atas bumbung sebelah rumah kosong ni Wan. Wan, saya kena ganggu. Ada benda saya nampak putih Wan. Dia tengah berdiri hujung Wan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk orang yang bercerita, kadang-kadang bila kita cerita pasal mereka akan ganggu. Okay, bukan Abang Nas saja. Sebelum ni pernah juga yang pernah kongsikan pengalaman dalam bilik gelap. Bila dia tengah bercerita, di waktu itu juga dia diganggu dengan ketukan. Pernah beberapa kali. Bukan saja dia diganggu, kadang-kadang host juga diganggu ketika mereka ceritakan pengalaman. Ada suara-suara lain tambahan bila pencerita menceritakan pengalaman mereka. Iwan pernah, siapa yang follow dalam bilik gelap, korang akan dengar bunyi tangisan di minit ke-10.
korang akan dengar bunyi orang tengah menangis di minit 10. Itu adalah bunyi tangisan yang betul-betul audio daripada BGO. Okey. Tetapi ada yang pernah bercerita tak sampai minit ke-10, bunyi tangisan tu belum lagi keluar. Minit yang ke-9 kita dapat dengar bunyi tangisan yang lain pula. Yes, Iwan pernah diganggu dan kita juga ada post di TT ni. Korang tengok lah, korang scrolling tau. Banyak sebenarnya cerita bilik gelap ni yang padu-padu, yang cerita-cerita yang diganggu-ganggu dan di antara. Dan saya bercerita tadi pun habis tu ada yang basuh-basuh dalam tandas saya. Normal bang. DJ Casey Misteri Jam 12 pun pernah kena ganggu masa kat studio dia. Ya betul, itu adalah normal. Okay. Benda tu tahu kita cerita pasal dia. Betul. Nas ni cerita memang padu. Betul Wan. Betul. Saya nampak 3 ekor sebelah Iwan. Ini aku paling suka ni. Okay, kita pin sekejap. Ini Iwan paling suka ni. Kalau korang nampak ada 3 ekor sebelah saya ni. Okay. Sekejap, saya naikkan sekejap. Hello, Assalamualaikum Wan. Minta maaf Wan tadi Wan. Betul Wan, ada benda putih mengganggu saya Wan. Dia memandang saya Wan. Ini kita nak cerita benda real lah. Saya kena kacau Wan. Astaghfirullahalazim. Tinggi Wan, tinggi bendanya. Benda yang putih tadi Wan. ni. Ni yang saya cakap auzubillahi minasyaitanir rajim. Saya terus baca. Astaghfirullahalazim. Saya pergilah ke hujung ke tepi tembok rumah saya ni. Okay. Saya tengok dia memang berdiri tengok saya Wan. Astaghfirullahalazim. Naik bulu rambut saya Wan. Astagfirullahaladzim. Tinggi Wan, suka saya. Saya nampak dia punya rambut panjang tutup muka semua, tapi dia seakan jelas untuk muka dia saya tak nampak lah. Dia pakai baju putih Wan. Dia bertinggi dekat rumah kosong. Kosong yang bang cakap tadi tu. Ya betul. Dah hilang lah dia. Saya pergi kat situ, saya genggam tanah, saya nak baling dia hilang. Dia hilang macam itu je. Astaghfirullahalazim. Patutlah Wan cicak banyak tadi Wan. Itu dah pasal. Saya beberapa kali meremang ni bang. Beberapa kali saya meremang ni. Mungkin kalau kita bercerita benda macam ni orang tak percaya. Memang orang tak percaya. Dia tak kena tempat dan keadaan dia macam mana kan. Astagfirullahalazim. Dia tak ada nampak muka dia, tapi macam rambut tu menutupi seluruh kain baju dia tutup. Tapi memang putih tinggi kan. Sebenarnya masa abang duduk masa abang tengah cerita tadi, okey, tiba-tiba abang dengar bunyi atap yang daripada rumah sebelah, betul? Ya betul, cicak banyak apa sebelah rumah saya pun bunyi cicak. Yang bunyi tadi yang abang baca tadi tu, itu bunyi atap memang kuat ke apa? Apa? Bunyi kuat ke atap tadi tu yang tiba-tiba last tadi abang dia suruh end tu? Dia macam ada pasir. Itu berpasir. Macam ada orang baling pasir. Gila. First time macam ni. Dulu pernah juga saya bercerita dengan kawan saya, tapi nampak macam bola api lalu kat depan. Pernah juga bercerita tu kat pondok-pondok kan. Dekat pondok guard tu pernah agak macam itu je cerita-cerita tu, benda tu datang. Macam bola api melintas betul-betul depan kami kan, tapi tak ada apa-apa lah kan. Dia terus terbang. Dia lah tinggi orang ni. Tapi betul lah kawan cakap kan, kalau kita cerita pasal dia, benda tu kadang-kadang ada dia juga singgah. Kita sebenarnya cerita-cerita seram ni, kita seolah-olah kita memanggil makhluk gaib ni. Yang saya belajar, dia dengar apa yang kita cakap. Lagi sekali dia akan uji kita. Dia akan uji kita. Sebab itu saya pergi keluar, saya genggam tanah. Tanah adalah benda, iaitu benda-benda daripada yang suka-suka duduk atas pokok ni tidak boleh terkena tanah. Sebab dia pun akan duduk bergantungan dan bergantayangan. Dia tidak akan boleh jejak tanah sebenarnya. Iaitu macam pocong kita nampak tu kan. Sebab itu di kaki dia menunjit. Sebenarnya dia tidak boleh jejak tanah. Benda-benda gaib ni sebenarnya. Ataupun Kak Punti, dia tak akan jejak tanah. Itu yang saya belajar dulu. Betul. Itulah. Cuma Jom bang. Saya nak selit satu. Saya nak selit satu. Okey, untuk korang lah lagi dalam bilik gelap official ni kan. Saya sebenarnya ada satu benda yang tak berapa nak best. Okey, benda yang tak berapa nak best saya ialah bila korang bercerita, kalau boleh kalau nama tu Pontianak, kau panggil nama dia Pontianak. Kalau nama dia Pocong kan, kau cakap je nama dia Pocong. Kadang-kadang kita macam takut nak sebut nama dia. Cik Chong, gula-gula. Macam ibarat macam tu, dia tu atas kita pula dah. Faham?
Ya, betul. Sebab itu kalau kita nampak benda tu, kita panggil jin. Hai jin. Dia memang tetap akan jin. Jin macam-macam menyerupai. Astagfirullahalazim. Berderau dah saya. Saya tak takut sebenarnya, tapi saya naik bercerita daripada yang saya cakap. Yang terjun tu, lepas itu saya bulu rumah dah naik. Cicak dah bunyi daripada rumah sebelah. Rumah kat depan tu cicak bunyi banyak. Aduh, lepas tu astagfirullahalazim. Celaka betul kucing. Oi, semua dah jadi takut dia bang. Okey bang, dia macam ni bang. Okey. Okey bang. Okey bang. Saya dah okey, saya dah cool, dah sejuk lah. Saya dah biasa mainan macam ni. Saya dah biasa. Saya ni kalau dekat dengan rumah Abang Nas, dah pergi dah teman dia sekejap. Okey, merokok sekejap ni. Aduh, so saya jauh je. Saya kat Pahang je bang. Okey. Okey Abang Nas, jaga diri. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum semua sahabat. Itu dia Abang Nas kita. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.